Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nur Zalina binti Haji Nur serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Syazlina binti Ahmadi dengan nombor matrik di 2021 109795. Pada pagi ini, saya akan membentangkan satu isu semasa yang tidak asing lagi dengan rakyat Malaysia, iaitu wabak COVID-19. Seperti yang kita tahu, kita sudah hidup bersama COVID-19 selama 3 tahun dan sehingga kini wabak COVID-19 masih lagi menular. Baiklah, sebelum itu apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19? COVID-19 merupakan akronim bagi perkataan Coronavirus Disease 2019. Coronavirus membawa maksud satu keluarga besar virus yang menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan seperti SARS dan MERS coronavirus. Coronavirus baru dan menjadi pandemik di seluruh dunia kini dikenali sebagai novel coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Seterusnya saya akan mengupas sedikit kronologi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 di Malaysia. Pada awalnya, COVID-19 mula dikesan di China dengan kes pertamanya pada 7 Januari 2020 di Wuhan. Dalam tempoh 3 minggu berikutnya, wabak COVID-19 telah mula merebak dan mula dikesan di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Amerika Syarikat, Malaysia, Vietnam dan negara-negara yang lain. Kes pertama Malaysia disahkan berlaku pada 27 Januari 2020 di mana kes tersebut melibatkan 3 orang warga Cina dari Singapura yang masuk ke Malaysia melalui Johor pada 23 Januari 2020. Rentetan itu, semakin hari wabak COVID-19 mula merebak dan meningkat sehingga pada 16 Mac 2020, jumlah kumulatif penduduk yang positif COVID-19 seramai 553 orang. 553 orang yang positif COVID-19 merupakan jumlah yang cukup besar buat penduduk di Malaysia. Sehingga pada ketika itu, mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mula mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Namun begitu, tempoh PKP semakin dilanjutkan sehingga 12 Mei 2020 berikutan jumlah penduduk yang positif serta kadar kematian yang semakin meningkat. Dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan itu, rakyat perlu berhadapan dengan satu mimpi ngeri di mana mereka terpaksa menerima kabar maupun berita tentang kehilangan ahli keluarga yang dijangkiti wabak COVID-19. Seperti yang sedia maklum, ketika PKP kita tidak dibenarkan untuk keluar, malah jika ada ahli keluarga yang positif COVID-19, mereka akan dibawa oleh pihak KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, ke hospital-hospital yang berdekatan dan ahli keluarga juga tidak dibenarkan untuk menziarahi mereka yang positif COVID-19. Selain itu, pelaksanaan PKP ini merupakan pengalaman yang cukup pahit kerana dalam tempoh tersebut seramai 33.8 juta penduduk terjejas di samping ekonomi negara yang semakin merudum. Ini kerana dalam tempoh tersebut, segala aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial disekat secara keseluruhannya bagi memutuskan rantaian COVID-19. Antara contoh masalah yang berlaku sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini ialah terdapat perniagaan yang terpaksa menggulung tikar, majikan yang terpaksa menggunakan wang simpanan mereka untuk membayar upah pekerja dan dari sektor pendidikan pula, guru dan pensyarah terpaksa menerima dengan pindaan tempoh pembelajaran. Setelah sekian lama, penduduk Malaysia berhadapan dengan pandemik COVID-19, kini rakyat Malaysia telah dikabarkan dengan satu berita gembira seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri terkini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahawa Malaysia akan memasuki fasa endemik menjelang 1 April 2022, di mana fasa endemik memberi sedikit kelonggaran seperti solat tanpa jarak, merentasi negeri tanpa mengira status vaksinasi serta tiada had masa bagi premis perniagaan.
Namun begitu, setiap rakyat perlu mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup muka dan sentiasa cakna dengan simptom COVID-19. Apakah simptom-simptom COVID-19? Antara simptom COVID-19 ialah batuk, sesama, sakit dada, sesak nafas serta hilang deria bau dan rasa. Untuk menghindari daripada wabak COVID-19 ini, terdapat beberapa langkah yang boleh diterapkan oleh setiap rakyat. Antaranya menjaga jarak, memakai pelitup muka, mengambil vaksin jika tiba giliran dan tinggal di rumah jika kurang sihat. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Semoga COVID-19 akan berakhir dan kita akan kembali kehidupan seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.